tengok pula macam mana kita nak create database dekat XAMPP, dekat PHP. So kita tengok dua-dua. Kita tengok dua-dua platform. Kita tengok satu dekat CMD macam mana, kemudian kita tengok pula dekat PHP tu macam mana. So kamu boleh buat comparison lah mana yang sesuai. So at least you nanti bila kamu dah orang kata dah pergi LI nanti dekat company, so kamu boleh ada dua-dua kemahiran, menggunakan software PHP boleh, menggunakan CMD pun boleh. Okay, cepat. Yang mana belum install lagi, minta tolong install segera. So hari ni kita nak tengok, kita nak belajar macam mana kita nak kita nak create database dalam CMD, dekat CMD dulu. Macam mana kita nak guna, macam mana kita nak create kat situ. Kalau dah siap bagi tahu ya. Kalau dah siap bagi tahu, dan saya tak nak ada yang ada yang tertinggal. Okay, so kawan-kawan yang lain sambil-sambil menunggu kawan kita untuk install XAMPP, so boleh prepare lah dengan buku, dengan pen, kod ada apa-apa nota yang perlu dicatat, yang dicatat. Sebabnya kat CMD ni kalau ikutkan dalam slide tu tak ada, tak diberi. So ini saya tambah saja sebagai orang kata saya add on saja, at least you ada kemahiran lah untuk guna dekat kedua-dua platform. Madam, saya install lepas tu kan dia tulis kat situ kan error 404 not found. Error 404 not found. Apa error 404 tu? Ada dia kata tak apa yang error 404 tu? Entahlah madam, tapi dia keluar tu, saya dah keluar begitu je. Ada button apa-apa tak untuk diklik? Tak ada? Ada button apa-apa tak untuk diklik? Tak ada pula. Dia XAMPP ni kena off firewall Kita guna XAMPP, so kita kena offkan dulu firewall kita. Sebab dia sensitif. Seperti yang saya dah bagi tahu sebelum ni, dia sensitif. So offkan dulu firewall semasa kita menggunakan XAMPP. Yang lain-lain tak ada masalah untuk install XAMPP? Tak ada. Okey. Boleh. Tak ada. Ada jumpa masalah yang sama dengan kawan kita tadi? Error 404 tu? Ya ada. Ada. Cuba offkan dulu firewall, install XAMPP. Madam, kalau tak apa ni tutup firewall tapi still install je, tak ada hal kan? Ke dia time run? Dia tak ada hal, nanti bila kita nak guna nanti dia akan ada, dia tak boleh baca, dia akan declare tu sebagai virus. Dia akan declare sebagai virus. Kalau saya nak padam firewall kat mana madam? Jangan padam, off saja. Madam, kalau maknanya dia tak bagi tu sebab XAMPP ni dia read file, dia write file Ya. Oh, kiranya kalau off dia boleh kira bahaya juga Off sekejap je, masa kita nak guna je. Lagipun kita run dekat localhost je. Macam mana nak off firewall? Pergi dekat setting tu. Zahid ajarkan. Zahid ada permintaan untuk ajarkan. Sila. Share Zahid macam mana nak offkan firewall.
Tolonglah Kalau Zaid. siapa yang pakai antivirus? Sini siapa pakai antivirus? Ke semua orang pakai? Sarah. Semua orang pakai antivirus. Tak pakai nanti rosak lah. Kau ni. Kalau kat situ dekat tray tahu tak, dekat tray Windows tray kat bawah tu ada lambang antivirus kan. Tekan tu right click, lepas tu cari kalau macam siapa pakai Avast, dia nanti ada tulis Avast Shield Control. Nanti disable lah kejap. Disable permanently, lepas tu nanti bila nak on balik, lepas dah habis nanti on balik. On je. Enable balik. Faham ke? Kena tunjuk juga. Tunjuk, aku tak dapat. Share screen. Apalah Zaid cakap. Sebaik ada Zaid. Terima kasih Zaid. Dia macam ni macam ni. Nampak tak ni? Lah, aku tak ada, macam mana kalau tak ada? Kau pakai tak ada, apa? Oh, yang dia ada Windows. Oh, ni. Okay. Lepas tu turn off kan dia. Right click, lepas tu cari yang macam shield control ke, contoh macam kalau nama lain dia, kalau kat apps lain kan lain kan. Kat situ je. Disable for kalau firewall ke macam tu lah. Macam tu je. Simple je. Faham Mana? Kalau tak ada sayang. Kalau tak ada kena buat manual lah kalau tak pakai. Manual ni kat Noor. Zaid, cuba tengok aku punya Zaid. Aku tak faham lah. Apa ni? Kau present lah. Ya, baik. Marah. Ni kan dekat sini. Allah. Ni kan kat sini kan? Cuba right click. Right Antivirus ke? Oh. Firewall Dah dengan press. network tu. Ya, tu Boleh tekan tak boleh Boleh. Macam ni je. Ni Back balik. is on. Macam nak tutup. Cuba tekan. Ni Ni, internet ni network. Itu Cuba back. mana? Tak tahu. Tak ingat. Ada tak dekat tu tadi ni? Tadi nampak tak? Back balik. Dekat firewall tu. Firewall network protection tu. Tu dekat atas domain network firewall is on tu. Medium. Ya? Tutup ni Firewall. WhatsApp medium. Tengok WhatsApp medium. WhatsApp. Sekejap ya. Siapa yang tak pakai tu off kat sini. Oh, kat sini je lah. Okay. Boleh. Terima kasih. Baik, doa Zaidi. Kena belanja. Dia macam ni ke? Ya. Ya. Siapa ni? Siapa yang WhatsApp saya ni? Aida, betul. Ya, Aida. Ya, betul. Okay, ada lagi masalah untuk install firewall? Install firewall pula. Install XAMPP? Ya, dah siap dah. Ada siap dah. Okay, bila kamu install XAMPP, so kamu akan dapat interface macam ni. Kalau dah berjaya. Kamu akan dapat interface yang macam ni. Nampak tak? Nampak. Dapat tak? Dapat Okay, kalau dapat, so awak tik dekat button start untuk Apache dan juga MySQL. Apache dan juga MySQL tu, kamu klikkan button start tu. Ni dua ni. Klik button dia, klik start untuk kedua-dua ni, Apache dan juga MySQL. Okay, boleh? Boleh follow, yang tak boleh, yang ketinggalan bagi tahu ya. Boleh? Okay, kalau Saya ketinggalan. kat mana? Medium. Ya. Kenapa kalau saya tekan dia keluar error apa ni? Error mana? Dekat mana errornya? Macam yang medium nampak saya hantar gambar dekat WhatsApp medium tadi. Kenapa Banyak bila error. saya tekan? Cuba sekejap saya stop sharing. Cuba share awak punya tu, Zam. Okey, sekejap.
Madam, kalau ada tunjuk kat saya ni Windows Defender Firewall has blocked some features of this app. Saya kena tekan apa? Allow access ke cancel? Allow je. Oh. Okay. Thanks doh korang. Hebat, ramai orang-orang hebat ni dalam ni. Assalamualaikum madam. Salam. Sihat. Baru-baru ke tu. Sihat. Sibuk bangun madam. Baiklah, pagi Dah tadi install nak Zen masuk belum? ke? Sesudah itu install Zen Allah pandai-pandai. Allah, baru Zem. Sayang oi. Cuci betul. Baru Zem je. Okay, mari kita tengok Aida punya. Mana dah? Kenapa dah? Kenapa gini? Nampak tak? Alamak. Tak nampak? Share screen ataupun share tab. Screen lah, screen. Ni share Windows ke? Ni Dah. stop balik presenting. Sekejap, Share sekejap. balik. Your entire screen. Tu yang saya suka kelas ni. Ramai bijak pandai ni. Ramai bijak-bijak pandai. Alhamdulillah yang tak kerekut ilmu. Kongsi dengan kawan-kawan. Mana dah Aida? Baik, doa. Kejap. Masih tu. Walaupun ngantuk ni. Alah, dah lah jangan ngantuk. Kenapa macam tu? Status. Windows. Sebab dia tak tik Firewall dekat dah ada. Apache SQL semua tak ada pin. Aida? Tak boleh. Firewall? Kenapa yang Mozilla apa semua-semua tu ada tu? Filezilla, Mercury, Tomcat. Saya pun ada madam. Ada tapi kenapa dia macam tak aktif? Oh. Tak tahu itu tu lepas lah. tekan nak kali ni. Sebab jangan- itu ada tik. Firewall dia kot. Cuba offkan dulu firewall. To stop dulu. Quit dulu yang ni. Quit dulu. Okey, kat mana? Offkan dulu firewall. Firewall ni kat Dekat tu mana? anak panah tepi tu. Tu. Mana tepi mana? Tu Firewall anak panah pergi kat tepi kat bateri tu. Cuba tekan tu. Okay. Ada tak? Tu yang protection tu. Yang atas lagi. Okay. Atas sekali. Tu tekan. Comel-comel anak-anak darahnya. Lama jangan lagi. Anak tak keluar ni. Kenapa pasal? Tekan tak tu? Tekan double click. Ataupun right click. Klik Tu ada open. open tu. Open. Open pun Tekan boleh. Boleh. Yang mana? Tu firewall tu. Tu tekanlah. Mesti tutup. Janganlah gigit. Firewall is on ke off tu? On, dia tulis on. Offkan dulu. Firewall Mana? tu offkan dulu. Tapi private ke public madam? Saya punya domain tadi ada. Dia punya tak ada. Dia Cuba tengok firewall setting tu. Firewall notification setting. Bukan tu. Back balik. Tu firewall notification setting tu. Bawa bertenang Aida, bawa bertenang ya. Tadi cara saya buat macam ni. Saya search dekat security, buka setting, lepas tu search security. Lepas tu nanti dia keluar firewall tu sebab tadi saya dah off juga, lepas tu dia still sama juga. Lepas tu saya Dia macam tak mana? boleh. Firewall lepas tu yang check firewall status, lepas tu kat belah kiri tu saya turn off. Okay, cuba buat. Aida. Cuba Aida. Pergi kat setting. Ni tutup. Setting. Boleh je tapi sekejap. Saya tak sure yang saya punya dia terus off. Ajar. Pergi kat tekan yang bawah sekali tu setting tu. Okay. Sekejap tekan home. Oh, mana? Bawah 3 line tu. Tu gambar home tu. Cuba besarkan ada dalam search tak?
Tutup balik. Pergi je dekat search bawah tu kan ada lambang search tu. Kau search je kat situ. Ah, Belah kanan tu. Belah kanan sebelah Windows way. Sebelah Okay. dia. Sebelah dia. Sebelah dia. Sebelah Bukan dia. Windows. Yang kantor pembesar tu. Tekan setting. Ni. Ya tu. Kau see je kat sini. Setting. Tu. Yang tekan tu. Okay. Wah, belajar baru. Apa tu search firewall. Dapat Ada status. firewall lah. Status. Status. Tarik balik firewall. Tarik balik. Okay. Dia ada buka tak Windows? Okay, ada kan? Tu nampak belah kiri tu turn off Windows Defender Firewall on or off. Tekan yang tu. Ni. Sama je rasanya dekat situ tu. Yang merah-merah tu tekan merah tu. Lepas nanti nak buka balik tekan balik yang hijau. Ingatlah nak buka balik nanti. Ah, Nah, tu dia. Turn off Aida Shakira. Lepas tu kau Okay, dah. lepas tu tekan OK. Jangan tak okey pula. Okay. Dah. Okay. Sama je rasanya dengan tadi tu. Cuba install balik Zam tu. Ni kau jangan pakai, minimize je. Ya. Ni quit dulu, install semula. Okay. Kita Pangkal. kena delete balik tadi. Quit je. Quit tu quit tu apa ada? Mana lah Aida. Dah. Mana-mana rancak berdosa. Sampai 2 dah Zam dia. Apa install banyak-banyak tu. Kalau salah. Sama je. Install balik lah Aida. Kau pergi delete, lepas tu kau uninstall. Terus pergi install balik ke WhatsApp. Kau pergi kat setting cepat. Pergi setting. Mana setting mana yang Pergi setting search, tarik setting. Email Aida ni. Tutup dulu. Aida bertenang. Tarik setting. Ya. Aida macam kau buat dekat apps phone lah Aida. Uninstall. Okay, faham. Dah nak stop sharing tak ni? Nak install balik. Tak payah. Nanti kau salah. Kau tak payah Kau buka. Tahu tak macam mana nak uninstall balik Zam tu? Aida. Kena install balik. Tak tahu. Pergi setting better uninstall balik. Lepas tu install balik. Madam suruh macam tu ke madam? Uninstall balik? Cuba. Ke tutup yang running tu je? Tak lah tadi tekan quit kan. Sama Tu je. Aida tengah running lagi tu Zam tu. Tu. Quit. Kau stop kan Quit tu. dulu. Tekan quit tu. Okay. Ni sebelah bateri. Cuba tengok. Nak stop sharing ni. Tak payah biar je. Biar je. Sharing je. Nanti kawan-kawan boleh bantu. Biar je. Stop balik. Block Takut lah. port. Cuba tengok dekat tu. Keluar. Dekat sebelah bateri tu. Sebelah bateri tu. Tutup tu. Tu ada lagi. Tutup yang tu. Right click tutup. Right click. Quit. Yes. Okay. Kau ada. Makaroni ke? Memang kena install balik kot. Keras. Sama Dia kena Kena itu tu. Install balik tu. Quit dulu. Okay. Quit dulu lepas tu kau uninstall Aida. Okay. Okay dah. Tak apa. Kejap je install dia kan. Kita tunggu Aida dulu boleh? Kawan-kawan boleh? Boleh, Jadi gang. Nanti Boleh ngopi-ngopi dulu. ngopi-ngopi dulu. Nanti kan kalau tertinggal sian Aida. Laju dia kopi-kopi tu. Ngopi dulu. Kopi-kopi dulu biar. Okey, sambil boleh draft dekat buku masing-masing. Kita
nak create satu database berkaitan dengan apa? Kita nak create satu database berkaitan dengan apa? Saya sambil tu. Pelajar. Okey. Pelajar. Pelajar. Okey, boleh, tak ada. Boleh, tak ada pelajar. Alright. Tulis dekat buku masing-masing nama database kita apa? Pelajar. Ataupun pelajar tu salah satu daripada attribute yang ada dalam salah satu entiti yang ada dalam database kita. Fikirkan dulu nama database. First fikirkan nama database. Apa nama database kita? Macam contoh PMJ. Okay, dalam database PMJ ada beberapa entiti. Salah satunya pelajar, staff, pekerja, staff akademik, staff non-akademik. So kamu fikirkan satu nama database. Kita buat sama-sama lah. Kita guna data yang sama. Apa nama database yang kita nak create nanti? Kalau buat DDT 2B maknanya satu kelas tu. So ada nama DDT 2B apa entitinya nanti? Nama pelajar. Nama pelajar lagi? nombor matrik. Nombor matrik. Itu attribute sayang. Ini nama. Itu attribute. Oh, itu attribute. Jangan confuse. Madam nak yang relation name kan? Saya nak satu nama database. Kemudian saya nak nama entity. Kemudian saya nak nama attribute untuk setiap entity. Nama fikirkan satu nama database. Macam saya kata tadi contoh database PMJ. Okey, dalam database PMJ ada beberapa entiti. So satu pelajar. So pelajar attribute-nya apa? Nama pelajar, nombor matrik, gender, kelas, jabatan, address, so bla 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 bla. Okey, entiti yang kedua staff akademik. Apa pula? Nombor ID staff, nama staff, jabatan dia, gender dia. Okey. Entiti yang ketiga staff non-akademik. Sama juga. Nombor ID dia, nama dia, dia punya division dia dekat mana, bahagian pentadbiran dekat mana, macam tu. So untuk kita pun sama. Apa nama database kita? Bagi saya nak tiga entiti. Kemudian apa attribute untuk setiap entiti tu. Okay, ada idea? Any idea? Sambil menunggu Aida. Apa idea? Kita nak buat database pasal apa? Kalau kita buat macam ni, madam, kita buat database tentang poli, lepas tu kita buat bezakan IT dia punya, macam bezakan setiap course. Okay, maksudnya kita nak buat satu database namanya apa? Politeknik, PMJ. Kalau course boleh, madam. Sebab kalau course kita ada kelas, Course ada pelajar. Course tu entity. Oh, tak boleh. Aduh, sorry dah tak sekelas. Okay, siapa nama database kita? Nama besar dia apa? PMJ. Okay. So semua setuju Kita guna satu database namanya PMJ. Setuju. Alright. So entiti yang pertama. Pelajar. Lepas tu kelas. Apa attribute dia? Nombor matrik. Student name. Nombor matrik. Kelas. Tulis ya. Nombor matrik, student name, tulis. Kemudian kelas Kelas. Kemudian Nama. apa lagi? Nama dah. Nama dah. Department mana? Jabatan. Lagi? Okay. Kalau subjek Department madam, dengan jabatan sama je kan? Department sama dengan je. jabatan sama je. Apa lagi? kalau subjek madam, Subjek. Tak biasa banyak sangat kot. Banyak Masuk pada course banyak kot sangat. rasanya. Kita course kot. Kita bezakan dengan course dia punya jabatan-jabatan dia. Department dah ada yang kita dah ada attribute dia, nombor matrik, student name, kelas, department lagi. Kita buat 5. Satu lagi fikirkan. Gender. Okey. B, yang kedua. Apa lagi attribute yang kita nak? Entity. Course. Course.
Okay, apa attribute dia? Course ID. Course ID, next. Course name. Course name lagi. Total cost. Lagi lah. Tak Subject. dengar Siti. Course name tu sama dengan subjek lah. Kalau total cost, Total subject. Total cost, total cost tu maksudnya jam kredit. Credit hours. Credit hours. Lagi? Cukup? so 3. 3 je kot. Cukup. Tak Okey, tak banyak apa. tu, Kos. Kita buat ni, kita nak berkenalan je baru kan. Okey, kita dah ada 2 entiti, pelajar, kos, lagi satu. Saya nak ada 3. Staff, madam. Staff. Staff ataupun pensyarah lah. Staff ni dia ada 2. Cara je kot. Pensyarah. IT teacher. Okey, apa attribute dia? Nama pensyarah. Okay, first kali mesti ada pensyarah ID, kemudian name, nama dia, kemudian department. Cukup, 3. Okay, ini data yang kita nak isi dalam database kita. Nama database adalah TMJ. Kemudian kita ada 3 entiti, pelajar, kos dan juga pensyarah. So entiti ni kita akan create satu table untuk satu entiti. Kita nak create satu table untuk satu entity. Okay, so kita akan create table pelajar. So berserta dengan attribute dia lah. Kemudian bila kita dah create table pelajar tu, kita dah ada table, kita akan insert data. Kita akan insert data dalam table tersebut. Okay, selepas tu kita boleh buat lah apa-apa yang kita nak buat, yang kita dah belajar sebelum ni, dalam chapter sebelum ni. Kita boleh insert, kita boleh delete, kita boleh update, kita boleh buat apa lagi, macam-macam kita boleh buat kan. Kita boleh, apa lagi hari tu kita buat, descending, ascending apa-apalah, apa-apa command yang ada kita boleh buat. Okay, sama juga untuk table, untuk attribute yang kedua, cost. So kita akan create juga satu table untuk cost, kemudian isikan attribute dia, kemudian kita akan insert data. Dan last sekali untuk entity pensyarah pun sama, kita akan create table pensyarah berserta dengan attribute dia, kemudian kita akan isi, kita akan insert data. Alright, boleh? Boleh kita mula? Aida dah? Boleh madam. Aida dah ke? Ya madam, sekejap tengah install lagi ni. Tengah install lagi, alright. Tak apa. Okay, so yang kawan yang lain-lain tu boleh tengok balik nota sebelum ni function untuk apa, beberapa function yang kita dah belajar sebelum ni lah, dalam DDL, dalam DML. Sambil-sambil tu saya tunjuk slide sambil-sambil menunggu Aida. Okay, ini yang kita akan belajar pada hari ini. Nampak ya? Chapter 4. Ni kod lama ni, kita ubah. Okay, so untuk chapter 4 ni kita nak tengok 2 SQL, iaitu DML dan juga DDL. Okay, DML tu stand for Data Manipulation Language, dan juga yang kedua DDL stand for Data Definition Language. So kita nak tengok yang first dahulu. Kita nak tengok DML. DML ni awak kena ingat lah, kena tahu beza DML dan juga DDL. DML ni dia fungsi dia punya function adalah untuk retrieve dan juga untuk update data. Retrieve dan juga update data. Itu function DML. Sebabnya dia boleh keluar dalam soalan objektif. Dia suruh pilih, dia suruh you identify command-command yang terlibat dalam DML, Data Manipulation Language. Dia bagilah 1 select, 2 create, 3 update, 4 delete. So dia pun suruh buat, kamu buat pilihan A 1, 2, 3, B 1, 2, 4, C 1, 2, 3, 4, D 1 dan 2. So kena ingat. DML function dia untuk retrieve dan juga update data. Apa untuk retrieve dan juga update data? Satu, kita nak select.
Yang kedua, kita nak update. Yang ketiga, kita nak delete. Yang keempat, kita nak insert. Okay, ini yang kita nak belajar. Okay, kalau DDL, DDL ni pula dia untuk control data. Untuk control data, kita nak create, macam sekejap lagi. Kalau nak senang ingat, DDL ni kita akan guna mula dan juga hujung. Mula-mula sekali kita nak kena buat apa? Kita nak create. Dah hujung sekali, kita nak alter ataupun kita nak drop. Drop tu maksudnya kita nak, dia beza, drop dengan delete dia berbeza. Kalau delete, kita delete table. Tapi masih ada lagi, database ni masih ada. Kalau drop, maksudnya kita buang terus tak ada dah. So kalau nak guna, kita kena create baru. Kalau delete, database masih ada. Itu beza dia. Okay, so kita akan tengok dulu untuk DDL. Untuk DDL iaitu kita nak create database. Okay, selepas kita create database, barulah kita boleh perform DML untuk insert data. First kali kita kena DDL dulu, kita kena create dulu. Kita create dulu database kita. Sebab dalam kita punya database belum ada apa-apa lagi, kosong. So tak ada apa-apa lagi. Sebab tu saya minta tadi, first kali kita fikirkan dulu apa nama database kita. Okay, contoh macam dalam slide ni, database dia namanya company. Okay, so kita pun database kita namanya PMJ. Okay, dan saya minta lagi kamu identify beberapa entiti untuk database PMJ tadi. So kita dah sepakat untuk kita letak pelajar, kos dan juga pensyarah sebagai entiti. Okay, so setiap entiti tadi kita akan create table. Setiap entiti tadi kita akan create satu table untuk dia. Satu table untuk pelajar, satu table untuk pensyarah, satu table untuk kos. Okay, boleh? Setakat ni boleh? Sambil-sambil tu kita boleh cuba. Ini contoh lah. Contoh kita create table. Okay, contoh macam tadi, first kita nak create table untuk pelajar. Okay, so kita akan create table pelajar, buka bracket, open bracket, kita pun declare lah kita punya attribute tadi tu. Contoh macam tadi kita decide attribute pertama untuk pelajar adalah nombor metrik. So kita pun declare nombor metrik, apa dia punya jenis data type dia tu. Apa dia punya jenis data type. Okay, kalau integer lah. Kalau campur huruf dan juga number, biasanya kita akan buat wachar. Untuk selamat kita buat wachar lah. Okay, so kalau biasanya pelajar metric number tu kita akan assign dia sebagai primary key. So kita akan decide lah, kita akan beritahu primary key dalam kurungan adalah student nombor metrik. Dan kita kenapa, contoh macam kat sini dalam slide ni dia tulis worker number wachar 5 not null. So maksudnya dekat sini kan syarat untuk primary key dia tidak boleh kosong. Ada tak boleh kosong. Maksudnya kena ada. Jadi kita declare lah. Jadi jika sistem tu nanti ada orang keying tak ada nombor metrik, so dia tak valid lah. Dia tidak valid. So kita declare siap-siap not null. 5 ni untuk apa? Ini 5 ni untuk length dia. Length dia. Kat sini worker number length dia cuma 5 saja. So metric number kita length dia berapa 25. 25 di DT 20F 2011 7. So kita declare lah 10 sebagai dia punya length untuk nombor metrik pelajar. Dan habislah kita akan declare nombor metrik pelajar, nama pelajar, gender, kelas, department tadi. So kita akan declare. Last kali kita akan berakhir dengan semicolon juga kat bawah ni. Berakhir dengan close bracket kemudian semicolon. Dan samalah juga untuk attribute yang untuk entiti yang seterusnya iaitu kos dan juga pelajar. Dan barulah kita insert data. Insert data kita akan guna pula command dalam bentuk DML.
Okay, boleh setakat ni? Boleh faham sikit-sikit yang kita nak buat ni nanti? Boleh madam. Okay, boleh. Okay, so Aida dah boleh? Aida dah Kejap berjaya? masih sama. Masih berlaku perkara yang sama? Apa laptop dia tak support kot. Hmm. Beli laptop baru lah. Ke banyak On the way. cerita banyak simpan cerita Korea ni kat dalam laptop ni. Dah delete dah madam. Delete dah? Dah. Sebab full. Madam, saya minta izin madam nak cuci muka jap. Sila. Okay, so nampak tadi kita akan guna dua jenis command, satu DDL, satu DML. Okay, first kali kejap lagi kita nak create dekat CMD, kita akan guna DDL dahulu. Kita nak create, ingat DDL dia 3 je command dia. Create, drop, alter. Create, drop, alter. CDA, create, drop dan juga alter. Ataupun CAD pun boleh. So ingatlah, dia 3 function tu sahaja untuk DDL. Create, kita nak mula-mula kita nak create table, nak create database. Kemudian dah hujung nanti kita nak buat perubahan, kita nak alter dia ataupun kita nak delete dia, drop. Okay, sebelum saya lupa, kita jumpa esok dan juga hari Khamis sekali lagi kan? Untuk kelas ganti kita minggu yang ke-12 tu. Yang ke-11 tu. Okay, untuk hari Khamis ni saya nak buat quiz ya. Boleh? Boleh madam. Quiz chapter sebelum ni. Chapter 3. Normalization dan juga ERD. Ada 7 soalan saja, 5 soalan objektif. Okay, 5 soalan objektif, 2 soalan struktur. Soalan struktur satu tu identify ni lah. Sama macam kita buat ni. Identify entity dan juga attribute daripada problem given. Kemudian you kena create ERD. Dah Aida? Boleh? Berjaya? Sekejap lagi sikit. Tengah install lah Aida. Oh, okay. Ada seorang tak masuk kelas ni. Siapa ya? Bisa betul kelas. Siapa yang tak ada ni? Ada seorang ni. 26 ni termasuk saya ni. Sepatutnya termasuk saya 27. Siapa yang tak masuk kelas hari ni? Saya tak ulang dah. Siapa yang tak masuk hari ni? Kalau ikutkan kat sini dia kata apa ni? Dia kata SQL shutdown unexpectedly. Unable to open. Dekat ni error ni. Problem detect. Unable to open process. Madam. Ya? Musfira yang tak masuk tu. Musfira, kenapa ya? Sebab line dia tu. Line dia pagi-pagi ni buat hal kadang-kadang. Alah, sayangnya. Itulah Macam sayang. mana tu? Kalau dia record boleh lah kot. So ada yang record. You can manage all the server with the Zen control panel. Do you want to? Yes. Aida, cuba klik yes. Hai. Musfira. Madam. Musfira baru masuk, line dah okey. Madam. Ya. Madam, saya punya pun masih running lah madam. Kenapa?
Sebab tu saya bagi awal-awal supaya you all install. Nanti ada masalah kita boleh solve awal. Sama juga macam mana ya? Kenalah pinjam laptop lain. Madam, Ya. tunggu mak balik lah guna laptop mak. Aida, tapi yang masa KK tu kau guna Zoom ke? Tak guna. Kau tak guna ni? Aku guna Java bukan Zam. Oh, yelah. Okay lah. Jadi macam mana? Kita boleh teruskan ke Aida? Madam boleh record ni, madam. Madam record madam, nanti saya tengok balik, saya install kat mak saya punya laptop. Saya tak record ni. Sekejap saya change account untuk record. Roy bukannya record ke selalu? Roy, Munculkan diri, Roy. Mana Roy? Roy. Ada tak Roy? Sebab kalau medium change account kena buat ni lah kan? Kena buat Google Meet baru lah kan? Saya kena buat baru lah. Ada yang record tak? Roy? Mana Roy? Tapi selalunya Roy akan record. Roy kita andas tadi katanya. Kita harap dia record lah ya. Kalau tak Aida kena tulis step-step dia. Tulis kat buku. Nanti kalau dah Aida kau prepare je lah Aida. Kalau dah mak balik nanti Aida cuba buat, nanti boleh tunjukkan kat saya bila-bila free lah. Aida boleh tunjuk. Nanti saya PM madam personal. Okay, boleh. Okay, so yang lain ready? Okay, lain ready. Okay, so kita nak mula ke CMD, platform CMD. So apa yang kita kena buat? Kita pergi je type je dekat search tu, kita type CMD. Dia keluar tak command prompt tu? Warna hitam tu. Keluar. Madam. Klik je kat situ. Madam, saya termiss. Search tu dekat mana, madam? Dekat tu kantar tepi Windows tu, button Windows tu. Dekat sebelah bawah sebelah kiri. Ya Allah, CMD. Situ CMD je. Sorry. Tak apa. CMD tu common prompt kan madam? Yes. Okay. Saya share tu. Okay, nampak ya okay. So semua berada dekat situ. So saya Dell, laptop saya Dell, so nama saya lah. So you all punya nama laptop masing-masing lah. Okay, boleh. Semua berada dekat sini. Kalau yang tertinggal bagi tahu ya. Ya, madam, saya tertinggal. Sila. Tapi saya punya user tak apa ke madam? Tak ada masalah. Itu tiada masalah. Okay, kalau semua dah berada dekat platform yang sama, bagi tahu ya. Ya. Mana nak cari common prompt tu dekat komputer ni, madam? Dekat simbol tekan je kat CMD bawah tu. Kalau semua dah, bagi tahu ya. Okay, boleh teruskan? Boleh. Ada yang tercicir? Ada yang tertinggal? Tak ada. Okay, so bila berada dekat sini, next kita dekat cursor yang klik tu, kita type CD kemudian space titik 2 kali. Boleh? And then enter. Dia keluar macam tu. Sama? Okay. Lagi sekali. Type lagi CD space titik 2 kali.
enter juga. Ini kita baru nak suruh Command Pro baca kita SQL kita. Kenapa ni Waruna ni left ni? Keluar masuk ni. Ni back. Tak, dia keluar ke belakang kan madam. Kalau tekan CD pertama tu, dia daripada folder Dell tu, dia back kepada folder user kan. Macam tu kan? Lepas bila kita CD lagi, dia akan keluar kepada folder C. Ya. Dia nak cari dekat mana kita install XAMPP tadi. Okay, boleh? Boleh saya teruskan? Boleh, madam. Okay, so type cd XAMPP. cd XAMPP. Nah, kita nak minta dia cari XAMPP kita dekat mana, kemudian kita enter. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, so next kita akan type XAMPP. Okay, kita type XAMPP. Tak payah dah sebab kita dah dalam XAMPP. Okay, sini kita akan buat cd. Type lagi sekali. cd mysql bin. Type lagi sekali cd mysql /bin. Dapat? Dapat. Okay, next. Lepas tu dah dia keluar macam ni, kita type lagi mysql space tolak u space root. Enter. So nampak tak dia dah jumpa dah kita punya XAMPP. So dia kata welcome to the MySQL monitor command n with semicolon or /g. Your MySQL connection ID is 288. So kita punya SQL XAMPP dah ready untuk menerima data, untuk kita create database lah. Ya. Yang your MySQL connection ID tu lain-lain ke apa? Ya lah, lain-lain. Lain-lain. Okay, semua berjaya sampai sini. Madam. Ya. Ada 3 orang tertinggal. Siapa? Kenapa senyap? Hajar, Fin dengan Muspira. Kenapa berdiam diri? Saya dah tolong dia dah. So sampai kat mana tu? Tertinggal dekat mana? Daripada start awal. Daripada start awal? Okay, start daripada awal. Okay, saya kena quit ke? Tak payah. Saya dah tunjuk kat diorang. Dah tunjuk dah? Okay, so diorang boleh follow tak tu? Okay, kita stop dulu sini. Kita tunggu dulu. Kawan-kawan kita yang tercicir. Madam. Ya. Madam. Saya punya dia tulis the system cannot find the path. System cannot find the path. Install kat mana XAMPP tu? Mau install kat mana? Install kat mana XAMPP? Kat desktop window. Kenapa dia install dekat desktop? Desktop kena cari kat desktop lah. Kalau desktop kena cari kat desktop. Madam. Ya. Saya punya dia keluarkan connect to MySQL server on localhost. Ya, sebabnya dia tak jumpa SQL kamu. XAMPP kamu install kat mana? Desktop juga. Kenapa install dekat desktop?
So macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana nak buat tu? Kena cuba cari dekat desktop. So, cuba cari dekat desktop. Ada lagi tak yang tak boleh nak connect dengan MySQL? Ramai tak? Dan Ya? saya pun ditunjukkan connect to my MySQL server localhost. Dia install kat mana? Jangan biasakan diri untuk install dekat desktop. Jangan biasakan diri untuk install dekat desktop. Nanti kalau apa-apa terdelete ke apa nanti susah. So macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat tu kalau install dekat desktop tu? Macam mana nak buat Install kat desktop Korang install kat desktop kan. Cuba korang buat macam ni. Keluar sampai dekat C tu. Lepas tu masuk dekat ingat pula. Kan dekat C. Lepas tu kau CD masuk dekat users. Korang tengah buat ke? Ke nak tunjuk? Tak tahu lah, try lah kalau boleh, kalau korang punya. Baik tu. Sekejap, saya try. Cuba copy again je diorang biar orang nampak semua. Ke korang punya apa ni firewall dah tu. Cuba share sikit screen mana yang bermasalah tu. Ke korang tak start dekat ni, dekat XAMPP tu? Dah start ke belum? Sebab ni ada kawan, ada yang tak start tadi. Itu tak boleh buat. Minta follow rapat-rapat. Minta follow rapat-rapat. Dekat sini tadi, dekat interface XAMPP tadi, saya dah share tadi. So kamu kena klik button start untuk Apache dan juga MySQL ni. Make sure kamu klik dekat button start tu. Apache dan juga MySQL. Dua tu sahaja. Lepas tu jangan quit, minimizekan je. Minimizekan saja. Jangan quit, jangan pangkah, jangan apa. Minimizekan sahaja. Kalau yang install kat desktop macam mana pula, madam? Okay. Saya dah boleh. Yang mana? Yang mana yang ada masalah lagi? Yang tadi yang tak dapat connect tu dengan MySQL server tu. Siapa yang tak boleh lagi? Siapa yang masih tak boleh? Saya punya masih tak boleh, madam. Ya? Saya punya memang masih tak boleh buka. So kamu kena uninstall balik semula lah tu. Okay, yang lain? Boleh teruskan ke ataupun macam mana? Boleh madam, teruskan je. Boleh teruskan? Kawan-kawan yang lain? Okay ke nak teruskan? Kejap madam, ada yang tak dapat gini.
Boleh ke tak? Madam, cuba madam tunjuk madam punya XAMP control panel tu madam. Yang servis tu memang X madam. Servis, mana servis? Kat mana servis? Kat modul tu. Dekat modul, ni? Memang dia XX Ya. Lepas tu kat modul saya dia Apache tu dia warna kuning. Warna kuning. Kira dia okey ke macam mana? Kau warna hijau ke Zaid? Sepatutnya kau warna hijau tu. Bila kau dah start tu. Tu maksud dia apa tu? Apache dia connect tak? Masa dekat SMP tu dia jumpa tak? MySQL okey je tadi. Connect. Shandy okey. Okey lah tu, kalau connect dia okey je lah. Oh okey. Kalau dia dapat detect tu maksudnya okey. Okey baik. Terima kasih. Yang tak dapat tu kalau tengok dekat situ, dekat macam saya ni dekat ni ada line yang ke 1, 2, 3, 4, 5 tu. Line yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagi tahu XAMPP, installation, directory, so dekat C. Yang kata dekat desktop tu betul ke dekat desktop? Tengok dekat situ. Betul ke dekat desktop? Madam, saya rasa saya punya macam tak boleh sebab dia kata port 80 is used by unknown program. Apache will not start without configured port free. Tapi CMD tu dia okey. CMD tu kan kat MySQL. Dan macam kat Madam punya port tu dia ada tulis 80 dengan 443 kan. Saya punya 80 use unknown program. 443 pun sama unknown program.
port dia kosong, dekat situ tak ada tulis apa-apa. Tapi dia still start. Port dia kosong, tak boleh apa-apa. Macam mana? Firewall semua dah off kan? Dah off. Tak apa, kita cuba tengok, sekejap lagi kita cuba create database. Dia kita nak tengok ada tak ada database yang awak create dekat CMD tu dekat XAMPP. Nanti kita tengok. Kalau kita create database dekat CMD, kemudian kita tengok dekat XAMPP, dekat MySQL ada, so maksudnya okey lah. Kalau dekat CMD ada, tapi kita tengok dekat MySQL tak ada, so ada tak kena lah tu, ada something wrong lah tu. Kita tengok. Okay, so boleh kawan-kawan yang lain? Ke masih ada lagi yang ketinggalan? Senyap ni maksudnya ada ke, tak ada ke, ataupun macam mana ni? Saya boleh, saya follow. Kawan-kawan yang lain? Boleh. Okay, boleh teruskan ke? Boleh. Boleh ya? Boleh, madam. Okay. Yang tak boleh salin dulu, nanti follow. Cuba buat dah berjaya, dah install balik tu, dah berjaya, nanti follow balik. Okay, so tadi kita berhenti dekat sini, MySQL. So di sini menunjukkan bahawasanya kita dah connect dah dengan kita punya MySQL. And then so sekarang kita boleh create database lah. Database apa yang kita nak create. Tadi kita dah sepakat untuk create satu database bernama PMJ. So kita pun create database, bagi arahan dekat dia. Create database. Apa nama database kita? PMJ. Okay, so create database PMJ semicolon enter. Okay, so dia bagi tahu, okay, database dah ada. Query okay, first row affected. Dia dah create dah satu database untuk kita. Macam mana kita nak tahu? Okay, macam mana kita nak tahu database PMJ ni dah ada dalam MySQL? Okay, macam mana kita nak tahu? Okay, jangan tutup, minimize saja. Saya nak share macam mana kita nak check database kita ni ada ataupun tiada. Okay, ini kamu boleh tengok dekat XAMPP. Okay, kamu boleh tengok dekat XAMPP. Macam mana nak tengok? Kamu klik di button admin dekat MySQL, ada button admin kan? Jumpa tak semua? Ada. Klik dekat situ. Klik admin. So dia akan pergi kepada localhost. Dia akan pergi ke localhost. Macam mana bentuk localhostnya? Macam ni. Mana dah? Mana? Saya punya localhost ni. 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 Saya nak share Windows localhost saya. Ini dia. Localhost PHP admin. Yes, localhost PHP my admin. Semua nampak tak interface ni? Nampak tak? Okay, so dekat sini kamu tengok pada kamu tengok pada mana ni? Kamu tengok kepada home. Kamu tengok dekat home. Ni home ni. Nampak tak, jumpa tak button ni, gambar button home ni, jumpa?
Jumpa. Cari, ada tak PMJ? Ada tak database yang kita baru create tadi namanya PMJ? Tekan ke madam? Ni klik je button home ni. Okay, kat bawah ni ada tak nama database PMJ? Ada. Kalau tak ada tu maksudnya Tak ada. kamu punya CMD tu tak connect dengan MySQL. Oh ya ke? So Oh dia my tak connect. god. Sebab tu kita nak tengok cara kita nak check CMD kita tu connect tak dengan MySQL. So tadi kita create database PMJ dekat CMD. So kita check dekat kita punya MySQL, dia ada kat sini PMJ. So kita boleh klik dekat PMJ tu. So kosong lagi. Kita tak ada table lagi. Tapi kita dah ada database bernama PMJ. So kat sini. Yang berjaya mesti ada. Dekat CMD tadi error madam. Kenapa error? Dia tak jumpa lah tu. Dia tak connect lah tu dengan MySQL. Kalau tak, ni saya stop sharing yang ni untuk MySQL ni. Kita pergi balik kepada CMD boleh? Boleh. Ini cara kita nak check sama ada CMD kita tu connected ataupun tidak dengan MySQL. Kalau ada, maksudnya dia sukses, dia connected. Okay. Jadi jangan pangkah tau, minimize saja. So kita tengok balik kepada CMD kita tadi. CMD kita tadi. So nampak dia keluar macam mana yang error tu? Siapa yang error tadi? Dia keluar macam mana bila you type command create database PMJ tu? Dia keluar error macam mana? Error 1064 4200. You have an error in your SQL. Dia tak connect. Dia tidak connect dengan SQL. CMD tak jumpa. Apa tu? Dia tak tahu kat mana. Dekat sini ada tak? Kamu jumpa tak ni? Your MySQL connection ID is bla 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 nombor ni. Ada tak? ID ada. Yang tu semua ada. Yang sampai type help benda tu ada. Ada. Tapi bila nak create database tak boleh. Madam, yang create database tu memang kena semua caps lock tak boleh je. Saya nak buat huruf kecil pun boleh, tak ada masalah. Saya dia keluar arrow ke kanan. Saya macam tu je. Madam nak tengok yang apa tadi tu, kat mana yang home tu? Dekat mana? Itu dekat XAMPP, dekat XAMPP tadi. Dekat XAMPP, dekat MySQL tu ada button admin kan? Klik dekat admin tu. Oh, okay. So dia akan pergi kepada localhost. So kat situ kita boleh tengok kita punya database tu ada ke tak ada. Oh, kena matikan lah. Matikan apa? Semicolon. Sayangku. Sekejap. You have error in your SQL syntax. Kan? Create betul ke? Create database PMJ semicolon. Saya punya dia tak ada pun query okay. Bagi you have betul error tak? And you Kerja create tu betul tak? Betul madam. Create space database space PMJ semicolon. Dia kata error 1064. You have error in your SQL syntax. Please check the manual that correspond to your SQL Server version. Kalau dekat sini dia sukses, dia welcome tu dah keluar bla 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 ni, dia tak ada masalah dah sepatutnya. Dekat dalam my PHP admin kan, PHP my admin kan. Dia kat bawah tu dia ada tulis your configuration file setting root with no password dengan lagi satu a new version PHP my admin available. You should consider. Cuba share awak punya localhost MySQL tu, nak tengok. Cuba share, nak tengok. Saya dah berjaya. Saya sama macam dia madam. Cuba besarkan sikit, mata orang tua tak nampak.
A newer version of PHP but you should consider upgrade. The newest version is 5.4 blah 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 blah. Your configuration file contains a root with no password that corresponds to the default method privilege account your MySQL server is running with this default. Is open to intrusion and you really should fix this security hole by setting password for user root. PC ni ada password tak? Laptop awak ni? Ada madam. Itulah dia. Tu yang dia suruh tu, itu yang keluar error tu. Habislah Syed. Sekejap, maksudnya madam tanya apa tadi madam? Laptop awak ni ada password ni? Ada? Itulah masalahnya. Ayo. Tak faham. Saya tak. Nak bukan administrator kat sini? Tak perlu. Macam besar sikit. Saya nampak hijau je. Dia tak nampak. Kenapa hijau? Kenapa hijau? Okay. Cuba daripada. Ternampak tak? Ada error daripada situ lagi. Kenapa macam tu? Kenapa banyak kali create tu? Ni tak ada semicolon. Cuba pangkal semi buat balik. Nampak macam serabut. Quick. Dekat tadi, dekat CMD tadi quick. Cuba buat balik. Quick dulu yang tu. Yang asal tadi quick dulu. Yang mana yang asal tadi? Bukan yang ni. Sampai semua. Tak apalah. Buatlah daripada awal. Beda tak apa. Saya guide dia. Dia dah okey. Baik. Dia memang. Jangan takut. Memang. Sebab kan dah bagi tahu awal-awal dia. Database ni memang dia sensitif. Sebab saya kata kalau kita kelas tu face to face memang saya tak bagi awak tarik. Saya suruh awak copy je. CD XAMPP. Alamak. Sabar. Huruf kecil saya. Slow, relax, bertenang. Space bin. Ingatlah. Apa tadi madam? MySQL? Saya tak nampak tu kat mana tu. Oh yeah. CD MySQL. CD spacebar MySQL. CD MySQL bin. Tu yang root tu. Backslash dulu bin. Dah bahasa okey. MySQL spacebar MySQL space tolak U. Simbol tolak space tolak U simbol tolak space root ROT. Enter. Okay dah. Lepas tu space create database PNG. Lepas tu semicolon. Ya. Berjaya pun. Pergi ke Zam, pergi admin. Pergi Zam. Tutup. Kenapa lagi jawab di sini? Okay. Tak apa. Kita belajar. Admin. Ya, klik admin. Tu PMJ. Tu dah ada dah. Okay. Saya temis kat sini tadi lah. Kat sini tadi tu saya tak perasan. Sama-sama. Belum habis cakap lagi calling bapak. Terima kasih. Okay. Alright, boleh ya? Ada yang lagi? Ada yang sangkut lagi? Kejap. Yes, boleh. Aida tadi macam mana Aida? Ya madam, saya salin apa yang madam cakap. Alah, kena tunggu mak balik kerja. Tak ada tu. Dia cuba uninstall je. Sebab dia database ni dia memang sensitif. Macam tadi siapa Zaid tadi. Lepas tu buat balik jadi pula. Daripada awal tak jadi. Uninstall je. Zaid. Zaid. Dia lupa.
Boleh teruskan ke? Ataupun masih lagi ada yang tertinggal? Boleh? Boleh. Boleh, madam. Saya teruskan ya. Madam. Okay. So kita dah berjaya create database. Okay, kita dah berjaya create database. Okay, next. Kita dah ada database tapi kosong. Ibarat kita ada rumah tapi kosong, tak ada apa-apa. Ada rumah kotak je. So kita nak create table. Kenapa kita nak create table? Kita nak create table lah untuk 3 entity yang kita dah decide tadi. Pelajar, kos dan juga pensyarah. Okay, first kita nak create table dulu untuk pelajar. Tetapi sebelum kita create table, kita kena bagi arahan dulu untuk kita guna database. So kita nak guna database PMJ ni. So kita kena bagi tahu dekat dia kita nak guna database PMJ. So kita akan type use PMJ semicolon enter. So barulah kita berada dalam database PMJ sekarang ni. So kita nak buat apa-apa boleh lah. So kita berada dalam database PMJ dah. Okay, boleh follow setakat ni? Boleh, madam. Ada yang tertinggal dekat sini? So yang ni first step lah, madam, create tu lah. First kita create and then kita use. Kalau kamu tak use, nanti kamu akan create table tu bukan dalam database PNG. Kalau ikutkan yang DDL tu sekarang kita dekat create dah. Yes, kita create. Okay, selepas kita use baru kita nak guna DML command insert. No, kita tak insert lagi, kita nak create lagi, kita create table lagi. Kita tak ada table lagi kan. So kita akan create table. Nabi okey ke tu? Keluar masuk tu? Okay, madam. Okay. Boleh ya? Boleh, madam. Okay, so ready? Kita nak create table. Right, so kita akan bagi arahan dekat dia. Create table. Apa nama table kita? Untuk entity yang pertama tadi? Pelajar. Ya, pelajar. So, pelajar ke student? Campur je lah, rojak lah. Student. Okay. Create table student. Kemudian, buka kurungan, enter. So dia akan minta, so dapat dia akan keluar arrow macam ni. Dapat so dia akan minta, ya. Madam, yang dekat create database semicolon tu saya keluar error 104. Kali kedua pun saya dah buat begitu, dia keluar error 104. Dia nyata access denied for user localhost. Cuba tengok dekat Zen. Okay, madam, dekat Zen. Sama macam Zaid tadi. Cuba buat stop dulu, kemudian buat semula quick, kemudian type semula. Okay, madam. Cuba. Okay, yang lain boleh insert attribute. Boleh type attribute. So awak type lah. Okay, so first kali apa attribute pertama untuk pelajar tadi? Nombor matrik. Name. ID. So student ID. Student ID apa? Dia punya data type. Ada spelling, madam. Spelling student. Salah aja, madam. Oh, tu saya buat student ID. Oh, short form. STUID. Boleh ke? Boleh. Janji kita akan guna lah. Tak kena ingat. Lain kali kita nak guna, kita nak panggil apa semua, kita kena ingat. So saya buat student ID.
Data type saya adalah Wacha. Ya. Kalau saya buat yang penuh student ID pun boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Janji kita faham. Ini kan database kita. Saya buatlah penuh. Student ID, okay. Data type saya guna Wacha sebab dia ada combination kan. Wacha, saya nak buat length dia berapa tadi? Student ID 10 kan? 10. Kemudian saya nak not null. Boleh? Comma. Kemudian apa lagi attribute dia? Student name. Data type dia juga sama Wacha. Ini yang paling selamat lah data type dia. Wacha ni memang yang paling selamat, so kita guna je. Wacha, length dia 100. Okay, kemudian apa lagi attribute dia tadi? Department. Department. Wacha 50 je lah kot. Tak nak lah. Ini 5 je. Madam. Ya? Yang student ID tu saya terlupa letak underscore. Baru nak cakap. Awak buat rapat? Rapat. Tak apa, boleh. Boleh kan? Kalau tak rapat. Jangan ada space. Baca tu apa, Madam? Kenalah dah rapatkan. Data type dia. Data type dia. Kalau dalam programming kita biasa guna string kan? Dan database kita guna Wacha. Untuk yang selamat lah, integer pun ada. Okay, apa lagi? Kita punya attribute. Tadi. Gender. Gender. Wacha. 10 lah, lelaki ataupun perempuan. Lagi. Apa lagi? Kelas. Wacha. Allah, eja Wacha pun tak pandai. Wacha. Yang 10-5 tu dia punya kuantiti Panjang dia tu. Nak letak boleh, tak nak pun tak ada masalah. Ni saya buat 5 jugalah kelas ni. Okay, kemudian saya assign primary key. Primary key adalah apa? Student. Saya nak student ID sebagai primary key. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Tutuplah columns, semicolon, enter. Dapat? Macam mana? Kejap, Madam tengah salin. Okay, salin sila. Okay, macam mana nak tahu ada tak ada table student ni? Sama juga, pergi dekat Zem tadi, cuba tengok dekat dalam MSQL, klik dekat PMJ, ada tak table student? Madam. Ya. Saya ada error. Error kat mana? Madam, saya pun ada error. Error apa? Key column student ID doesn't exist in the table. Student ID? Dia cakap key column student ID doesn't exist in table. Cuba check ejaan dia, huruf besar, huruf kecil dia betul-betul. Madam, saya punya you have an error in your SQL manual. Yang tu kau ada salah type, kau check balik. Ya, check balik. Madam, kan dia keluar error, so kena type balik ke macam mana, Madam? Type balik dan create table tu type balik. Create table saja. Okay, Madam. Okay, siapa yang dah tengok dekat MySQL, ada tak table? Ada kan? Ada nama, ada table, kemudian ada ada attribute dia kan? Ada berapa kolom kat situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, betul tak? Table untuk table student, betul? Betul lah tu, percaya lah tu. Okay, next nak buat apa? Create lagi table. Kita kan ada 2 lagi tu. Table apa yang kedua? Cost. Create table cost. Create table cost. Sama juga.
bracket, enter. Okay, kita senaraikan apa attribute dia. Cost, ID, okay, waca. Cost ID biasanya berapa 10 lah. Okay, not now. Okay, enter. Cost name. Ni nak pakai apa-apa nama attribute ni tak kisah tau. Ini sebabnya ini kan database kita. Database kita sekali kita lah kita nak pakai apa. Gitu. Cost name, waca. Saya tak naklah letak apa-apa dia punya length tu. Okay, kemudian apa lagi? Credit hour. Okay, credit hour pun samalah. Saya declare waca je semua selamat. Okay, boleh? Sesama setting primary key dia apa. Okay, primary key untuk cost adalah cost ID. Error. Nampak tak? Saya pun ada error. So jangan takut dengan error. Credit hour waca tu. Credit hour waca bla 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 primary key cost ID at line nombor 3. Okay, so buat balik. Jangan takut. Madam Okay. tak ada underscore. Aduh, saya salah eja lah pula. Sebab tak ada underscore dekat credit hour. Jangan takut. Ni biasa. Programmer memang biasa dengan error. Cost, ID. Tak salah kita buat baru. Waca 10. Not now. Okay, apa lagi? Cost ID, cost name. Cost name. Waca. Kita nak letak length. Kemudian credit hour. Credit hour waca. Dia kata error, you have error in your SQL server, check the manual the correspond to your MySQL server. For the right syntax to use a near. Apa agak-agaknya error saya tu? Siapa pandai baca error? Siapa pandai tu? Siapa pandai apa? Siapa pandai programming? Apa error saya tu? Tak ada koma, tak ada kurungan. Tak ada koma, tak ada kurungan. Tu ada tu belakang primary key tu. Yang credit hour tu Course name tu memang baca je, tak ada kurungan. Apa dia? Dekat course name. Course name, waca je. Saya tak letak length dia berapa. Saya tak letak length. Saya letak waca je. Siapa pandai baca error? Apa error saya? Error madam letak double tu apa bracket tu dekat course ID. Ya, betul. Tapi I nak buat error juga. Error juga. I nak buat saya pun error juga. Okay, error saya dekat sini adalah untuk waca. Untuk waca, dia ingat untuk waca kita kena letak length dia berapa. Untuk setiap data type yang berjenis waca, kita kena letak data type dia berapa. Okay, boleh? Boleh. Okay, so course name, waca, saya ni salah. So, course name berapa nak letak? 10 lah juga. Madam, macam mana nak pergi balik ke tu course name waca? Pergi balik macam mana tu ya? Yang dekat course name waca tu nak macam mana nak back ke sana tulis? Boleh tak boleh? Tak boleh kembali. Okay. So ni saya copy je, saya malas nak type ni.
Credit hour, saya tak nak credit hour baca. Credit hour saya nak letak integer lah. Integer. Then last kali, so primary key saya. Okay. Error lagi ni. Error yang dekat sini lah. Dekat Kosnia Wacha ni saya tak declare tadi. Okay, so saya kena buat balik semula. Create table cost. Cost ID. Wacha 10. Not null. Cost. Name. Wacha. Wacha. Cost name 10 jugalah. Boleh. Kemudian apa lagi? Credit hour. Credit hour. INT. Primary key. Kurungan. Cost. ID. Okay, berjaya. Berjaya dah? Berjaya. Complete kan sampai table pensyarah tu. Create lagi sekali table pensyarah pula. Create table pensyarah. Okay, buka kurungan, enter. Kita akan insert dia punya attribute. So, lecturer ID. Wacha 10, not null. Kemudian lecturer name. Wacha berapa? 20, 100 lah. Okay. Lecturer ID, lecturer name, kemudian department. Department, Wacha 5 je. Okay, so primary key adalah apa primary key dia? Lecturer ID. Gitu. Tutup semicolon. Alright, sudah ada ketiga-tiga table dalam kita punya MySQL. Ya ke? Ya ke? Jom kita tengok. Jom kita tengok dekat MySQL kita. Ya. Kenapa? Okay. Okay, so sama kita tengok dekat admin MySQL ni, kita klik dekat button admin ni. Okay. Dekat table PMJ. Dekat database PMJ. So nampak tak kita ada 3 table. Course, lecturer dan juga student. Boleh nampak? Ada tak? Madam tengah bergelut dengan error. Astaghfirullah. Tak apa, error biasa. Programmer bermain error tu mainan dia. Madam. Ya. Nak tengok yang create table lecturer tu, madam. Create table lecturer. Create table lecturer. Okay, madam ada. Sekejap madam. Jangan dia tutup sekejap. Sekejap. Ingat
Kadang-kadang soalan boleh keluar tu dalam objektif tu. Dia bagi macam tadi saya bagi contoh tadi ada error tadi. Kenapa error? Dia bagi coding, dia pasti. Kenapa error? Dekat line sekian-sekian. So kena ingat bila data type tu berjenis varchar, so kita kena letakkan dia punya length tu berapa. Okay, boleh? Madam, saya dah ikut macam madam punya tapi error je dari tadi, madam. Error apa pula? Error dekat mana? Daripada awal? Dia kata error saya, you have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond. Correspond tu apa? Dekat null. Tengok null, not null. Betul tak eja? Oh salah je. Okay, lain. Yang lain-lain? Yang lain-lain okey ke? Okey ni. Boleh. Dekat MySQL ada. Jumpa. Ada tak tabelnya? Tiga-tiga ada. Okay. Sekejap kita tengok ya. Kat MySQL. Okay kawan-kawan. Minta follow rapat-rapat. Okay dekat MySQL. So kita tengok table kita. So jangan lupa klik dekat admin MySQL ni. Dekat admin ni. So kita klik. So kita tengok lah. So kita cari mana database kita, PMJ, and then kita ada 3 table ni, course, lecturer dan student. So kita boleh klik lah. So ini course. Ini table course. So ada ID dia, course ID, course name dan juga credit hour. Ya. Madam tak tunjuk yang faktor tu. Oh. Control. Aduh, saya tak tunjuk pula dah. Kejap. Okay, nampak? Aduh, doi. Okay, so kita tengok Kita tengok dekat database kita, PMJ ni. So kita ada 3 table, course, lecturer dan juga student. So
table dah ada. Kita nak check ada tak entity yang kita masuk, attribute yang kita masukkan tadi. Untuk course, untuk lecturer, untuk student. Ada tak attribute dia? So kita klik je dekat ni, dekat table ni. Okay, kita tengok dulu dekat table course. Okay, so nampak ada. Ni attribute yang kita masukkan tadi. Course ID, course name, credit hour. Sebab tu saya kata suka kita lah. Kita nak letak, kita nak eja macam mana, kita nak declare macam mana course ID, course name, credit hour tu. Kita nak buat short form yang kita faham, tak kisah. Sebab ini database kita yang nak guna. Okay, so untuk table course, okay, settle. Ada 3 attribute. Tengok pula table lecturer. Okay, table lecturer ada lecturer ID, ada lecturer name, ada department. Okay, so clear. Ada 3 attribute. Okay, so tengok pula student. Okay, ini table student. So ada student ID, ada student name, ada department, ada gender dan juga ada kelas. Okay, ada data tak untuk setiap table ni? Ada tak data? Tak ada. So kosong. Kita tak insert data lagi dalam table kita. Kita just create table sahaja dulu beserta attribute dia. So macam mana kita nak create table pula? Kita nak insert data. Okay, kita pergi balik kepada CMD. Kita kembali balik kepada CMD kita. Nak pukul 1 dah ni. Kejap pula hari ni ya. Okay, semua berada dalam CMD. Okay, barulah kita akan guna coding di DML ke DDL untuk insert. Kalau insert dekat DML. Ya, kita akan insert data dekat dalam setiap table yang kita dah buat tadi, ikut kepada attribute dia. Okay, so kita insert data dulu dekat dalam table. Table apa? Salah, belajar boleh, course boleh, pensyarah boleh. So kita insert. So kita nak buat macam mana? Insert into. Kita nak bagi tahu. Insert into apa? Into table lah. Table mana? Contohnya table student. So kena ingatlah tadi awak guna nama apa? Awak guna nama apa tadi? So kena ingat create table course. Create table student. Ejaan betul, make sure kena betul. Good. So insert into student. Okay, insert into student. Values, apa value-nya? Values kurungan. Okay, apa data yang kita masukkan tadi? Attribute dia untuk table student tadi. So, student ID. Okay, apa student ID dia? So, kalau bentuk baca, so kita letakkan simbol ni. So, 25 DDT, apa? 20F. 20F. 2001. 2001. Okay. Lepas tu, apa attribute yang kedua? Student name. Apa nama dia? Apa nama ni? Siapa pemilik ni? Ali. Ali. Okay. Okay, seterusnya attribute yang ketiga, apa dia? Selepas nama DDT. Department. Di department apa? JTMK. MK. Okay, selepas tu? Selepas department, gender. Gender apa? Lelaki. Male. Saya buat L je lah. Boleh. Okay. Kelas. Kemudian lepas gender, kelas. Kelas apa? DDT 2A. Okay, lepas tu? Ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada. Okay, so tak ada. So dah habis kat situ, kita tutup kurungan. Tutup kurungan. Semicolon. Enter. Okay, boleh. So dekat sini saya nak bagi kerja lah. Esok saya nak tengok sebab dah nak pukul 1 dah ni. So saya nak kamu insert data untuk 5 orang pelajar. Boleh? Boleh. Untuk table student ada 5 orang pelajar.
Okay, sekejap saya nak tulis, takut saya lupa. Untuk course ni, saya nak ada 5 course juga. Dan juga untuk pensyarah ni, ada 5 data pensyarah. Ni aku nak bagi yang ni. So, boleh completekan ni ataupun kita sambung besok. Boleh, kita sambung besok. Besok kita 3 jam kan. So, kita sambung besok untuk kita completekan database kita. Boleh? Boleh, madam. Saya stop sampai sini je lah dulu ya. Kering tekak dah ni. Boleh? So macam mana nak keluar daripada CMD ni? Macam mana nak keluar? So kita just start quit dululah. Tiba-tiba exit terkejut dia. Quit dulu. Bila dah babai-babai tu barulah exit. Kita kan programmer yang user friendly. Tak adalah tiba-tiba tup. Tiba-tiba tup terus keluar. Sakit jantung. Okay, boleh. So esok kita Madam tadi madam nak alamak. Ya. Madam nak Yang Zem tu terus keluar je madam, Zem tu. Zem pun sama. Quit dulu. Quit dulu. Saya stop ke madam? Stop pun boleh, quit pun boleh. Okay, apa Sarah? Sarah nak tanya apa tu? Pertanyaan Sarah tadi tak habis lagi. Tadi suruh apa? Create attribute berapa tadi? 5. Untuk setiap table tu ada 5 data. 5 data untuk pelajar, 5 data untuk course. Oh kenapa pula tu? Marah siapa? 5 data untuk pensyarah. Boleh? Okay, boleh. 5, insert data untuk 5 orang pelajar, insert data untuk 5 course, insert data untuk 5 orang pensyarah. Esok kita buat sama-sama. Yang mana nak buat dulu pun malam ni boleh buat, tak ada masalah. Okay, boleh? Okay, madam. Boleh. Alright. Yang mana ada masalah lagi dengan Zem tu, cuba install balik semula. Uninstall. Sorang-sorang. Uninstall dulu Zem, install balik semula. Kalau boleh, kalau ada masalah lagi, nanti boleh tunjuk kat saya. Kita cuba settlekan hari ini supaya esok kita tak ketinggalan dan kita boleh buat sama-sama dengan kawan-kawan. Madam, saya nak tanya madam. Yang file PMJ tu dia dah save Dah. Esok kita just use saja. Kita tak create dah. Alright, thank you madam. Kalau terus tutup CMD tu, lepas tu buka tu dia boleh continue balik ke? Ya, dia ada. Okay, baik. Esok kita just guna use PMJ sahaja. Kita tak create dah. Sebab kita dah ada data. Alright. Selagi mana kita tak drop table tersebut, database tersebut, dia masih ada. Kecuali kita dah type drop PMJ. Tu tak adalah. Kita kena create barulah. Kita tak drop lagi kan. Okay. Okay, boleh? Boleh. Untuk setakat ni. Mak dia dekat luar tu lah mak. Madam, yang Zem ni kita stop atau quit kan madam? Alright. Kita nanti dah buka CMD, kena CD dot tu juga ke? Nanti buka balik nanti. Kira buat daripada awal lah. Ya. Cuma kita tak create lah. Untuk command create tu kita tak buat lah. Tapi kita mula dengan balik lah. PMJ lah. Madam, kalau buat macam ni boleh tak? Kan kita dah keluarkan sampai C, lepas tu kita terus masuk dekat dalam bin, lepas tu terus MSQL je, lepas tu terus ni. Boleh. Boleh. Tadi saya tunjuk step by step. Boleh je nak skip. Macam ni lah. Okay, boleh. Boleh. Pula lah hari ni. Okay, macam-macam panggil kucing lah. Okay, so kita jumpa besok. Pukul berapa? Pukul 2 besok. Okay? Boleh. Okay, bye. Madam.